Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, Waalaikumsalam. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita ada 30, lagi 12. Tak apa, kita harap yang lagi 12 tu semua okey lah ataupun akan masuk lambat sikit. So, semua okey Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, hari ni semua ramai pakai handphone ke ramai pakai laptop Handphone. Ramai handphone. Sekarang so ramai ada Shopee tak? Nanti kalau sekarang yang ada Shopee nanti kita share screen dekat dalam Zoom tu nanti ada share screen kan? Nanti kan kita akan pergi ke sana lah. So alhamdulillah, terima kasih lah hari ni kita dapat bersama-sama. Dah lama tunggu ni. Saya sebenarnya kalau ajar Shopee ni saya lagi suka face to face. Sebab Shopee ni sebenarnya ada banyak teknik dan taktik lah yang boleh digunakan, yang sebenarnya nak tunjukkan dekat depan laptop ataupun melalui virtual conferencing ni susah sikit lah. Tapi tak apa, saya try my best apa yang kita boleh buat. Okay. So yang pertama sekali, dengan adanya online platform ni, tak kisahlah Shopee ke, Lazada ke, Lilong ke, Mudah ke, Zalora ke, apa-apalah online platform ni sebenarnya memudahkan kita untuk berniaga. Itu yang saya kata, orang kata kita susah lah. Hilangkan perkataan susah tu, sebenarnya tak susah nak buat duit zaman sekarang. Dia hanya peluang dan ruang. Itu yang paling penting sekali lah. Kita boleh jual almost anything. Kan? Ada orang kata dengan saya tak ada barang, saya nak jual apa? Siapa suruh buat barang? Kan? Siapa suruh ada barang depan tu boleh jual? Kan? Siapa suruh jual barang baru? Siapa suruh jual barang sendiri? Jadi benda tu tak perlu you ada barang sendiri, tak perlu kita nak cipta barang, tak perlu nak barang tu barang baru. Sebenarnya kita boleh jual almost anything. So, benda yang baik, benda semua insya-Allah kita boleh jual. Sebagai contoh, saya rasa kebanyakan sini, saya rasa semua sini ada anak. Kan kemungkinan ada yang anak dah besar, mungkin ada anak yang sekolah rendah. Kan kita ada banyak beg terpakai, buku terpakai, pencil box terpakai, kan, buku komik terpakai, kan, ataupun kita pergi ke kita punya closet, kita nampak pakaian kita terpakai punya lah banyak. Kita boleh jual. Kan? Jadi tak susah lah. Itu satu, kita boleh jual apa yang kita ada. Apa yang kita dah tak perlukan kita boleh jual. Yang kedua, katakan, saya ni tak ada apa-apa ni, selai sepinggang buku pun tak ada, baju pun ada selai kat badan. Apa saya nak jual? Kita duduk kat taman, kita duduk kat sekeliling. Kita nampak, mungkin kita duduk kat kampung, kita nampak ada orang buat keripik, ada orang buat keropok, ada orang buat merepek. Semua benda ada orang buat. Dan orang tu kalau kita lihat, mungkin sekarang tengah buat pemasaran face to face. Ataupun yalah, paling hebat pun mungkin WhatsApp dekat taman ke apa benda semua. So kita boleh jumpa dengan dia, kita kata, "Dik, Kak, boleh tak saya jual barang Kak ni? Saya jual barang Kak ni, saya ambil komisen. Saya bantu Kak." Pun boleh. Kan? Ataupun kita ada kepakaran membuat sesuatu kan. Kita nak buat benda craft ke, kita nak masak ke, kita nak bake cakes ke, kita boleh buat solid ke. Banyak benda kita boleh buat sebenarnya. Jadi sebelum kita start with Shopee, saya kena terangkan kenapa Shopee ni memudahkan kita. Dan ada orang tanya, kenapa saya suka Shopee, saya tak suka Lazada? Jadi dia ada dua perbezaan dah. Di Shopee, dia banyak, sebab kita fikir sekarang kita juga adalah penjual dan kita juga adalah pembeli. Dan kadang-kadang bila kita nak jadi pembeli, kita nak yang paling memudahkan. Dan satu lagi benda yang paling penting tentang online business ni, ataupun online business ataupun online purchasing ni, kalau kita sebagai pengguna untuk membeli, kita takut kena tipu.
Kan kita takut kena tipu. Jadi sebenarnya di platform Shopee dia banyak protect pembeli. Dia kurang protect penjual. Tetapi di Lazada dia banyak protect penjual, dia kurang protect pembeli. Sebab tu kalau kita lihat kadar penipuan di Lazada lebih tinggi berbanding dengan Shopee. Saya sendiri beli-beli benda simple dekat Lazada selalu sangat kena tipu. Lepas tu kita letak review ataupun kita komplain, lepas tu orang tu boleh cakap kat kita lagi ha pada muka. Tapi dekat Shopee susah berlaku. You ada masalah satu je, you kena blacklisted. Sebagai seller, you kena blacklisted. Sebab tu saya kata nak berniaga dekat Shopee mudah. Tapi nak kena blacklist, nak kena ban, nak kena tendang kat Shopee senang. Tapi di Shopee kita akan dapat khalayak pembeli yang lebih ramai. Kan? Jadi saya rasa saya lebih mudah lah untuk menggunakan Shopee berbanding dengan platform yang lain. Sebab zaman dulu saya bermula dengan Lelong. Kan Lelong.my. Lelong.my saya dah pergi beberapa kursus Lelong.my. Saya pergi ke ibu pejabat dia di Puchong. Zaman dulu antara platform yang paling secure ialah Lelong. Tetapi sebab lama-lama Lelong makin secure, pembeli rasa macam renyah nak masuk. Susahlah kan. Tapi because security is very high, orang takut nak masuk. Nak masuk kena daftar ni, kena daftar IC, kena daftar tu, kena daftar ni. So pembeli dah makin lama menjauhi. Kan platform-platform macam itulah. Itu yang kita pelik. Orang kata sebagai pembeli kita nak hak kita dilindungi. Kan, kita nak hak kita dilindungi, tapi sebenarnya bila security tu lebih kuat, pembeli rasa renyah dan malas nak masuk. Okey, saya nak share screen. Okey, semua boleh nampak? Topik yang kita bincang ni, okey, yang ini Shopee bagi kat saya. Yang ni yang paling latest sekali Shopee bagi kat saya. Yang ni terpulang sebab Shopee akan ajar kita step by step. Dan setiap orang, puan-puan semua, kalau nak gunakan ni pun keadaannya akan jadi berbeza. Macam saya skip persediaan kedai. Untuk diri saya secara peribadi, saya skip persediaan kedai. Tapi untuk perempuan, kalau kita nak berniaga lama, dia bagus kita buat persediaan kedai. Sebab saya dulu masuk, daftar, letak akaun bank saya, kemudian saya terus menjual. Sebab tu saya kata shop name tu paling penting sekali. Saya nak jual satu benda, lepas tu saya letak shop name tu, shop name saya, lepas tu saya baru sedar shop name tak boleh tukar. Jadi bila saya jual benda lain, shop name saya nama benda lain. Jadi orang jadi pelik. Sebab tu saya kata kalau puan nak jual satu barang, puan boleh buat nama kedai tu nama yang menjurus pada barang puan saja. Tapi kalau puan nak jual banyak barang, puan boleh namakan kedai Sally, kedai Nadia, kedai Kak Sadika. Jadi maknanya puan-puan boleh jual banyak benda, ataupun katakan Puan Sally nak jual, katakan nak jual buku novel kan. Lepas tu kan Sally Novel Village. Ataupun Kak Sadika nak jual craft kan. Apa nama boleh buat Sadika Craft Heaven. Tapi kalau macam Puan Nadia tiba nak jual cawan, boleh lah, kedai cawan Nadia. Tapi bila Puan nak jual tikar nanti ke nak jual alas meja dah susah pula. Sebab dah nama kedai kedai cawan Nadia. Jadi sebab tu sebab tu saya kata kita boleh jual dulu, kedai kita boleh buat nanti. Sebab kita sekarang kebanyakan kita ni try and error. Kita jual barang ni. Lepas tu nanti bila kita dah jumpa satu barang yang kita suka ataupun kita kata ramai orang nak beli, lepas tu baru kita cenderung kita cater kita punya kedai kepada produk tu. Sebab tu saya selalu letak benda ni yang terakhir. Sebab benda ni tak boleh tukar nama dia. Tapi kalau trainer yang lain, dia akan kata first kali daftar, kemudian jom kita cantikkan kedai. Kita pilih nama kedai. Jadi maknanya bagi saya bila kita dah bazir lama, banyak masa pada untuk buat persediaan kedai, tiba-tiba kita sedar barang tu tak boleh jual, kita nak jual barang lain, dah susah. So bagi saya untuk masa sekarang, kita buat try and error. Nanti saya akan ajar perempuan semua macam mana berniaga, lepas tu macam mana nak boost post, lepas tu macam mana nak guna Shopee ad,
semalam kalau saya tak silap Shopee Ad ataupun ad center dia dah ubah nama. Mulai hari ini ke mulai esok. Semalam dia bagi announcement. Dia dah tukar. Saya pun tak check lagi. Dia hantar mesej saya dah tukar, saya pun tak check lagi sebab saya dah, untuk makluman perempuan, saya dah sebulan lebih saya tak menjual kat Shopee sebab terlalu busy. So saya akan start menjual balik hari Jumaat ni. Sebab barang saya daripada China akan sampai Jumaat ni, saya dah stop menjual sebulan lebih. So hari Jumaat ni sampai. So saya akan start balik lah. Dalam masa sebulan lebih, untuk makluman perempuan, saya telah menjual di Shopee sejak daripada hujung bulan 2 hari tu. Daripada bulan 2 sampai ke bulan 11 sekarang, dah beratus perubahan berlaku. Perubahan sentiasa berlaku dalam platform Shopee ni. Okey, saya akan cerita tentang pengenalan kepada Shopee. Persediaan kedai, saya kita skip dulu. Kemudian seller center, so macam mana nak buat pesanan. Lepas tu ni ad center, pusat pemasaran dan kewangan. Ini penting. Okey, pengenalan Shopee. So untuk makluman, Shopee ni platform e-dagang yang terbesar di Asia Tenggara. Walaupun orang kata dulu sebelum ni Lazada lebih hebat. Dan Lazada ialah sebenarnya asalnya, kalau saya tak silap, ialah company Malaysia. Tapi akhirnya majority shareholder dia ialah Alibaba. Dan perempuan lihat, walaupun Lazada tu sebenarnya bolehlah dikatakan kepunyaan Alibaba, tapi sekarang untuk particularly in Malaysia, Shopee ni lebih visible. Macam sekarang kalau kita tengok iklan kat TV pun, Shopee 1111 kan dia pakai Puan Cukang kan. Lepas tu Lazada dia nak retaliate sebab iklan Puan Cukang ni nampak macam hebat kan. Attention daripada pelanggan dan potential pelanggan ni hebat. So saya lihat untuk sale 11-11 ni Lazada menggunakan artis-artis Korea pula. So maknanya dia dah target certain target market. Dia guna Aida Jebat dengan siapa tu nama Korea tu? Lee Min Ho ke apa? Kan. Tapi saya tengok anak kecil saya lagi ingat Puan Cukang ni daripada dia orang. Kan anak saya yang kecil pun pagi-pagi dia akan tengok handphone saya, jadi tolong belikan kat Shopee. Dia tak cakap Lazada, dia dah screen capture lah Shopee apa dia nak. Kan? So budak-budak sekarang lain. Okay, Shopee semakin berkembang. So jangan takut. Saya tahu perempuan ni ramai takut. Orang ketakutan kita berpunca daripada orang dah jual lah barang aku dekat sana, sama je. Don't worry perempuan. Mula-mula saya jual barang saya ada 3 seller je. Sekarang dah beratus seller jual barang yang sama. Tapi alhamdulillah saya boleh hidup lagi. Sebab tu kita kata bila kita first into the market, lepas tu kita dah gunakan banyak dalam Shopee ni ada banyak modul-modul yang kita boleh pakai. Macam mana kita nak boost kita punya sale. Ramai orang, kita takut, kita nampak ramainya orang jual barang yang sama, tapi orang tu banyak tempik dan dia tak check pun. Dia tak check pun performance dia tak check order, dia tak check apa. So don't worry. Katakan daripada 100 penjual aktif yang menjual barang yang sama dengan perempuan, sebenarnya yang betul-betul check barang dia dalam tu 20 orang kan. Sebenarnya kita compete dengan 20-30 orang je. Kadang-kadang seller sampai 500 menjual barang yang sama, tapi sebenarnya kita compete 50-60 orang. InsyaAllah kita boleh dapat. Kan? Dan perempuan sebenarnya bagi saya lah, bila kita berkecimpung dengan online platform ni, dia dah sama macam kita main saham. Perempuan, okey katakan perempuan jual, katakan siapa kat sini ada jual Shopee, barang kat Shopee? Boleh saya tahu tak? Antara perempuan ni ada tak yang jual barang kat Shopee? Nana jual kat Shopee kan Nana? Mana Nana tadi? Siapa ada jual kat Shopee? Beli je ada, Prof. Beli ada. Saya tak, belum lagi. Nana belum lagi Belum, saya buat ni lah, melalui WhatsApp, FB, itulah yang saya try buat by post tu melalui WhatsApp, bukan Shopee. Okey, Nana, sekarang you jual apa yang dalam botol lah itu? Yang tafu, sos yang tafu. Oh, sos yang tafu kan? Saya boleh guarantee dengan you kalau you jual kat dalam Shopee mesti ramai orang beli.
You nak tahu tadi kenapa? saya dah survey, saya type dalam Shopee Yong Tau Fu kan banyak jual juga. Tapi lain lah. Sebab tu saya kata as simple as that. Adik ipar saya jual botol loh dalam Shopee. Dia jual botol minum, botol apa nama? Bekas air tu yang vacuum flask kan. Okey. Dia mau jual banyak sangat. Dia jual siap ada design, orang boleh custom made tempah dengan dia. So sekarang dia balik kampung. Dia balik kampung tolong pak mentua saya nak buat tandas dekat kampung. So dia balik lah. Dia balik kat kampung, dia buat tandas, lepas tu dia kata dengan mak mentua saya, mak buatlah mak sambal hijau, mak buat apa? Kicap sambal kicap Johor. Tahu tak mak mentua saya buat jual kat Shopee, ada orang beli. Tahu? Sambal tu. Sambal hijau dengan sambal kicap Johor. Bubur dalam botol. Adik ipar saya baru seminggu lebih duduk kat kampung kan, mak mentua saya dah buat sambal hijau dengan, so you bayangkanlah, so Nana, you boleh buat, you boleh jual. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab tu saya kata sebenarnya Shopee ni ada banyak trick of trade tau. Dia kalau sedap kalau kita dapat duduk ni. Sebab kita dapat duduk, saya tunjuk macam mana you boleh buat dropshipping dengan diri you sendiri. Pun boleh. Dia ada dengan diri sendiri. Dropship dengan diri sendiri. Nak tegang ke dalam ni susah. Nantilah saya pergi jumpa Cik Den. Kan? Dia ada banyak teknik yang Shopee sendiri pun tak ajar. Kan? Sebab tu saya kata, macam mana orang ni boleh buat duit? Macam mana orang boleh buat duit? Kan? Kita tak tahu macam mana. You boleh beli daripada diri sendiri, lepas tu you jual. Maknanya sebenarnya dalam Shopee ni sebenarnya ramai orang buat macam tu. Kadang-kadang you nampak ada 50 seller kan? 20 tu orang yang sama. 20 tu orang yang sama. Sebab macam saya, sekarang saya ada kompetitor tadi, saya check balik sebab saya dah sebulan lebih tak masuk. Tadi saya cakap dengan orang saya, ada seorang ni, 30 tu ialah dia. Banyak akaun lah. Banyak akaun, harga lain-lain. Tapi add up beli dekat orang yang sama. Beli kat orang yang sama, tapi dia ada teknik tau. Macam tu ya saya kata tadi, ini sebenarnya macam main saham. Sebab tu kita kena sentiasa tengok dalam ni. Sebab salah satu benda yang kita kena tengok katakan siapa nama tadi, Nana, you jual sos Yong Tau Fu kan? Tadi tengok ada berapa seller? Ramai ada berapa puluh? Kan, sekejap, marilah. Saya check sekejap Cik Din ni kira strategi pemasaran jugalah ini macam-macam. Dalam Shopee ni bukan setakat nak buat Shopee. Macam-macam saya boleh ajar tentang Shopee ni. Sekejap, mana tadi? Shopee. Saya nak share Shopee. Sos Yong Tau Fu. Dah Cik Din, tapi macam saya jarang Shopee tu. Itu kena ni. Okey. Sos Yong Tau Fu. Sekarang kita tengok berapa orang. Boleh nampak semua? Boleh. Sos Yong Tau Fu. Nana jual berapa ringgit Nana? Saya jual sekarang 12. Nana jual berapa ringgit? Promosi 10. Buat sendiri ke? 12. Buat sendiri ya? Sendiri. Buat sendiri. Okey. Sekarang kos boleh kurangkan lagi tak? Boleh 10. 10 boleh kan? Sebab tu you tengok sekarang kita tengok price low to high. Kita tengok rendah sekali berapa? RM3.80 ni. Ni sos apa ni? Ini lambat sikit. Ni sos Korea pedas. You nampak tak macam mana dia boleh buat? Sos Yong Tau Fu. Okey. Paling murah sekali RM5.27. Dia jual 86. Kan? You tengok macam mana dia tulis. Paste sos steamboat Yong Tau Fu. Steamboat dengan Tau Fu. Okey, sebab tu you tengok, you tekan ni top sales. Nampak tak? Orang top sales Yong Tau Fu, Samyang, bukan. Ni Budu ada sini. Okey, Yong Tau Fu dia juga. Ni dia tadi kan? RM5.27, dia jual 22 saja. Kenapa dia tak boleh jual banyak? You nampak tak orang yang jual banyak? Apa perkataan yang sama ada kat depan? Ya, ready stock.
Okey, dia ada perkataan-perkataan yang you boleh lariskan you punya ni dalam Shopee untuk posting. Satu, ready stock, kedua viral. Viral kena ada. Sebab macam saya punya produk, okey, ready stock ni pun kalau nampak sebenarnya nak kena buat, okey, dia dalam kurungan ready stock tutup kurungan. Sebenarnya macam mana cara nak tulis dia? Kita buat dalam kurungan, lepas tu ready stock ni huruf besar, lepas tu tutup kurungan, lepas tu nama barang kita, katakan apa nama, sos Yong Tau Fu Nana viral. Viral tu ujung. Oh, viral tu ujung, bukan ready stock, viral, sos Yong Tau Fu, bukan Bukan. Dia dalam kurungan, ready stock, tutup kurungan, beberapa benda tu, lepas tu viral. Yang macam ni, yang halal tu kita nak mention juga tak? You punya ada sejalan ke? Kalau tak ada sejalan jangan kan kena saman kan. Itulah pasal. Okey. Kan? You kena macam itulah cara dia. Dan kalau boleh adalah gambar ni, ada apa nama? Emoji. Emoji ni kan. Emoji tepi ni kan, macam apa, macam bom letup-letup ni kan. Yang itu ni. Okey. So, Cik Den nak tanya, apa function dalam kurungan tu yang ada dengan tak ada? Saya tak tahu. Saya dah buat survey itu. Saya tengok top seller kebanyakan produk. Saya masukkanlah semua jenis produk, apa-apa jenis produk kan. Saya buka satu-satu tu. Kerja saya sama macam tengok apa nama, macam tengok market share. Saya katakan top sale, saya tengok kategori ni. Top sale kategori ni, saya nampak dia ada kurungan. So sama ada dia ada kurungan ataupun dia ada emoji, ready stock emoji. So dua benda itulah yang menyebabkan orang tertarik. Oh, okey. Okey, sekarang kita stop share. Saya nak share, baru nak start ni. Mana tadi? Mana video? Sekejap ya. Okey, boleh nampak tak ni YouTube? Boleh nampak YouTube tak? Boleh. Semua boleh Nampak. YouTube kan? Okey, saya nak yang ni petang tadi saya buat. Saya nak tunjukkan satu-satu kepada berapa ramai yang tak ada Shopee langsung. Ramai tak? Dia akaun Shopee ke atau dia akaun Shopee ke atau yang untuk kita beli barang, untuk kita iklan produk lah? Itu saya nak tunjuk. Okey, tengok Okey, ini macam mana siapa yang tak ada Shopee lagi, ada ni, pergi dekat Google Play tadi kan, pergi download, type Shopee Malaysia, lepas tu nanti download. Sini saya punya sebab saya dah ada, so update. Siapa yang tak ada lagi, tekan sini download. Lepas tu dia dah download. Tu saya ada tangan saya. Okey. Buka. Sorry, jari gemuk sikit. Shopee. Ini kalau memula sekali Shopee, tekan English. Sebab tadi saya memula tekan bahasa Melayu. Saya ambil handphone lagi satu, saya try download. Tekan bahasa Melayu, saya tak faham bahasa Melayu. Kan? Apa benda ditulis? Tekan English sebab dia universal sikit, senang. Tekan English. Lepas tu tekan OK. Welcome to Shopee. OK. Start. Sekarang dah ada Shopee. OK, tekan tu. Gambar ikon bawah ni. OK, semua orang ada ikon bawah ni kan? Siapa yang ada Shopee yang sekarang membeli tak menjual, kan ada ikon ni. OK. Ada. Okey. Ada. Lepas tu sign up. Okey, nak sign up sebenarnya bagus sign up pakai Google. Semua ada Gmail kan? Ada. Sebab kalau pakai Facebook kan dia hecik sebab dia jadi Facebook profile macam-macam nanti. So pakai Google. So tekan Google. Ni kepada sesiapa yang tak ada lagi akaun tak ada lagi tak download lagi Shopee. Yang dah ada tak perlu lah. Yang dah ada nanti saya tunjuk benda lain. Okey, tu phone number. Dia nak letak phone number. Ini untuk Google account lah. Okay.
choose account. Saya tak nak pakai yang ni sebab yang ni saya dah ada account. Ni saya nak buat account baru. Cik Din, kalau guna akaun yang lain, guna email yang sama ke? Tak, pakai email lain. Oh, kena email lain? Tak boleh Saya email yang sama? Saya pakai email lain sebab senang. Nanti kan, sebab kalau order dia datang kat email. Order memang datang kat email, notification. Kalau you tak buka you punya Shopee punya apps, dia datang dalam email. Nanti you tak tahu yang mana satu punya account. Oh, okey. Kan? Okey, ini untuk daftar lah pakai Gmail Okey, katakan don't worry video ni ada nanti. Saya nak tunjuk bila dah. Okey, ini sign up okey sign up nampak tak? Ini bila tadi dah ada, ini email you. Sign up, ini nama username. Saya letak sini, kedai Cik Din. Dia kena rapat-rapat sebab jauh-jauh dia tak boleh capture, kena rapat-rapat dah. Okey, sekarang saya dah ada secara sahnya account. Tu tulis welcome to Shopee. Okey, dah ada sah, dah ada account. Jangan buat macam saya tekan-tekan gambar bulat tu salah. Sebab saya punya Shopee dah lama, saya tak pernah dah lama tak daftar baru. Sebenarnya apa yang kena tekan ialah nampak dah keluar kedai Cik Din ni dia. Ini pun yang buat salah, saya buat salah ni. Saya pergi tengok Shopee Pay lah dulu. Okey. Sekarang video ni pendek. Account setting. Pergi kat account setting, baru edit profile, set name. Sekejap saya nak tunjuk balik semula kalau yang ada tertinggal. Okey, sekarang nak pergi kat mana? Tekan gambar bawah ni tadi kanan. Lepas tu pergi kat ni, nampak ni? Atas tu, setting. Dekat setting ni my profile, tekan my profile. Letak nama. Nama, gender, birthday, nombor phone, email tadi, social media. Yang zaman dulu tak ada social media account, sekarang dah ada. Maknanya boleh link terus dengan kita punya Facebook, kita punya Twitter. Ni alamat pun kita letak sini, address kita kan. Lepas tu bank account. Bank account paling penting sekali. Bank account sekarang ada dua, zaman dulu satu je, zaman sekarang ada dua, boleh masukkan credit card dan boleh masukkan bank account. Lepas tu ada setting, ni tak perlu. Okey, yang ini saya nak beritahu perempuan, kat dalam Shopee ni ramai penipu. Pastikan puan tak tekan benda ni. Benda ni tak warna hijau. Benda ni macam saya punya kelabu. Jangan tekan. Kalau tekan ni maknanya tiba-tiba puan akan dapat mesej kat sini daripada orang tak apa-apa. Bukan nak beli barang. Dia nak tipu kita. Macam-macam lah, dia ajak kita buat bisnes ni, bisnes tu. So pastikan scammer. So jangan accept chat from profile page. Orang kalau you accept, tiba-tiba dia datang orang daripada ni nak jual kasut, orang ni nak jual apa, itu semua scammer. Sebab dia cari you daripada profile page. Ini nak pastikan kita tak kena scam. Chat setting ni, yang ni jangan tekan. Biar dia kelabu. Okey, apa lagi? Notification ni, email notification semua pastikan ni. Newsletter tu tak payah. Kalau tak nanti email macam-macam dapat dah. Ni block user. Okey, untuk makluman, kita boleh block orang. Kita boleh block orang. Ramai penipu kau. Sekarang saya cakap tadi, dalam Shopee dia tak protect kita sebagai penjual, dia protect pembeli. So kita sebagai penjual senang kena tipu. So bila puan-puan dapat terima ni message kat sini, yang nampak gambar tu, puan check dulu, puan tekan profile orang tu, puan tengok dia bila daftar. Kalau dia baru daftar, puan terus tekan block. Sebab dia orang tu kena buang dari Shopee. Sebab selalu kalau orang profile dia baru daftar, ataupun dia tak ada follower, dia tak ada kedai, dia tak ada apa, itu semua scammer. Tapi kalau dia baru daftar untuk membeli? Dia membeli, kalau dia membeli, okey, kalau orang tanya kita pasal pembelian, dia akan pergi ke page barang kita, dia akan tekan, dalam message dia ni akan ada gambar barang kita dulu. Okey. Dia kalau orang yang tak apa-apa datang, kita tengok atas tu tak ada gambar barang kita, maknanya dia tidak melalui page barang kita, itu majority, bukan majority lah, kesemuanya penipu. Kesemuanya.
Siapa Busin? Yep. Sorry. Okey, ni semua ada benda kan, ada rules. Okey. Alright. So nanti dah set tu lah nama, jantina, birthday, phone. Paling penting sekali account. Sebab nanti bila kita beli, kita jual barang, duit tu masuk dalam akaun kita. Jangan termasuk akaun orang lain. Okey. Alright. Inilah rupa dia. Okey, sekarang saya nak tanya. Ni nak tanya. Siapa ada Shopee tapi tak ada kedai? Tak menjual. Ada Shopee untuk membeli je. Tak menjual. Saya. Ramai ke sikit ni? Saya juga. Saya. Okey. Saya membeli, tak menjual. Menghabiskan duit je. Haus. Okey. Siapa yang ada menjual? Antara berapa orang? Sekejap, tak nampak. Baru nampak. Sekejap, macam mana nak solve ni? Tapi dah tak aktif dah sekarang. Kenapa tak aktif? Sebab saya jual produk slimming, saya jadi macam agent kan. Lepas tu macam bila dah promote rasa macam tak ada kan. So terlupa sebab sekarang ni saya more fokus dekat Instagram dengan WhatsApp status. Dia Instagram senang sebab Instagram siapa yang nak beli dekat you, maknanya orang yang betul-betul nak beli. Sebab orang Insta nak cari you dia kena hashtag kan. Orang yang hashtag maknanya orang tu betul-betul mencari. Betul tak? Macam saya nak bola, saya hashtag bola. Lepas tu keluar. Dia tak sengaja dekat kalau orang cari kita kat hashtag dekat Insta memang dia cari kita. Kan kalau dekat Twitter pun sama, dia cari kita. Okey, kepada yang tak menjual tadi, nak tahu macam nak menjual. Nampak semua buka apps ni. Okey, siapa boleh share saya? Siapa yang tak menjual lagi, dia punya screen ni. Boleh tak? Seorang share. Nadia tak payah share sebab Nadia dah ada kedai kat dalam ni. Yang tak ada kedai. Tadi saya dah buat akaun baru untuk yang meniaga. Tapi saya guna laptop. Tak, Nana. Boleh share screen tak you punya ni sekarang? Dekat handphone satu lagi. Yang ni sekarang saya guna laptop. Oh, sekarang pakai laptop kan. Siapa ada handphone sekarang? Siapa ada handphone boleh share saya ni screen ni. Saya cuba download baru tapi tak boleh pula kat handphone lain. Nak buat ikut yang Cik Din buat lah. Kononnya nak restart baru balik tapi tak boleh download pula. Aduh. Saya tengah mencuba macam mana nak keluarkan ni. Okey. Dia senang tak? Akak pergi dekat screen Zoom tadi. Akak ada nampak share screen kat bawah tu. Sekejap macam ni. Sekejap saya nak try. Boleh tak saya nak masuk pakai handphone saya? Saya nak masuk. Only the host can share. Ni Farhan. Siapa dapat tengok handphone saya? Sekejap Dia tak nampak pun. Siapa dah nampak satu lagi sekali? Ni. Saya ada dekat dalam handphone. Jangan mute kan dekat apa tu? Sekejap. Okey, dah boleh dengar? Boleh? Okey, sekarang saya nak share konten. Farhan? Ya, Cik Din. Boleh enable kan semua orang boleh share konten? Cik Din yang kena setting kan? Sebab saya. Dah tak sedar diri ni. Dekat setting kat mana Farhan? Ada yang share tu. Mana share? Ada macam button arrow ni atas tu. Arrow. Button yang dekat button share tu, Cik Din. Button share hijau.
Kat Aha. atas tadi. Ada yang yang macam tu apa Cik Din kena setting balik? anak panah kecil tu kan. Mana? Anak panah kecil dekat share. Dekat button share yang dalam Belah bawah. PC tu. Okay, button share. Ada panah yang tu bawah. button kecil tu. Aha. Lepas tu ada setting untuk share screen untuk everyone. Ada dekat mana? You are screen sharing. Okay. Lama hilang. Screen sharing. Invite. Bukan kan? Ada new share, post share, annotate, remote control, participant, security, stop video, mute, more. Atau Cik Din buat Cik Farhan jadi co-host kot. Cik Farhan boleh tolong? Tak boleh? Enggak. Sekejap senang boleh share. Sebab saya boleh share handphone saya. Saya dah buka dah Zoom kat dalam ni. Cuma nak share tak boleh. Okay, you are using encrypted recording, dock to top, invite. Okay, tak apa. Kita teruskan lagi. Okay, siapa yang dah ada Shopee tapi tak menjual lagi, nampak tak sini? Ni, start selling ni. Start selling. Nampak? Tadi Tekan. dah tengok dah. Tekan. Okay. Okay. Dah tekan keluar berapa? Dia keluar add product. Start selling. Okay. Sekarang tulisan tu dah keluar, dah jadi my shop kan? Bila start selling, lepas tu you nampak ada my product, add new product. Okay. Dekat mana tu Okay, tak jumpa. Okay, sekarang akak dah ada apps tak Shopee? Dah ada apps dalam phone ni. Tapi Okay, nak share. Nampak tak phone, nampak tak saya punya screen sekarang? Ada tulis tu, start selling. Sekejap nampak tengok boleh? Saya punya mouse tengah pusing-pusing dekat situ. Sekejap. Ada Cik Din. Start selling tu tekan start selling. Okey, lepas tu ada kotak atas tu untuk tambah gambar kan? Okay. Start selling. Ada jumpa. Okay, semua sekali dah start selling, gambar apa ada keluar? Sebab saya punya dah jadi kedai. Saya dah ada kedai. So kedai saya tak boleh nampak. Semua ada kedai Cik Din ke? Tambah produk. Kat situ ada tulis add product. Add product. Okay, sekarang add product. Semua orang tekan add product. Okey, dah. Okay, dah add product. Okay, gambar apa keluar? Add new product, dia tulis add photo kan? Betul. Okay, dia sebenarnya nak menjual betul. senang pakai handphone. So pastikan kita dah ambil gambar semua pakai dalam handphone tu. So gambar tu semua dah ada dalam phone, kita tekan. Okay. Nampak? Okay, lepas tu bawah add photo tu ada tulis product name kan? Okay, product name yang tadi saya tulis dalam kurungan ready stock, tutup kurungan, nama produk viral. Okay. Okay. Lepas tu product description. Product description tu lah yang you tulis panjang-panjang tu. Yang tulis panjang semua kan, nak cerita pasal barang tu apa benda semua kan, buat kat situ. Okay. Dah ada kan? Okay. Kategori. Kategori. Kategori, saya tekan kategori. Okay. Sekarang siapa nak jual apa? Okay, nak jual apa? Sekarang bagi contoh lah, siapa nak jual apa? Ada seorang volunteer. Siapa nak jual? Jual makanan boleh ke? Boleh. Jual makanan boleh. Kita jual kulit wantan lah. Nak jual apa? Wantan? Kulit wantan. Kulit wantan pun boleh jual. Okay, kulit wantan
bila dah kulit wonton tadi, dekat dalam ni nanti kategori Others. nak buat apa? Dia others. Others Tak ada makanan. Makanan tak ada? Woman clothing, men clothing, health and beauty. Okey, cuba tengok. Saya tengok others. Others ada apa? Religion, belief. Ada industrial, postage, others. Tak boleh. Oh, betul kan. Home living. Kat bahagian groceries, Cik Din. Groceries. Kan groceries and pet. Ada. Dia apa? Fresh ke frozen food ke, canned packed food ke, milk, chocolate drink, beverages, cooking ingredient, food staple, cereal. Oh, okey. Nampak. So makin lama dia makin kecil. Nampak. Okey, ingat benda ni penting. Lepas tu bila dah masuk dalam bahagian ni nanti tulis sekarang dia kategori apa. Contohnya contoh you pergi dekat milk and chocolate. Milk and chocolate dia ada kecil lagi kan. Powdered milk. Dia makin kecil. Nanti tulis atas kertas. Sebab benda tu penting bila nanti kita nak iklan. Okey. Dia ada dua jenis, targeted dengan random. So bila kita nak pakai targeted, kita boleh tahu kategori kita mana. Maknanya kita nak naikkan barang dalam kategori itu je. Sebenarnya dekat dalam dalam FB kita ada paid advertising kan. Dalam Shopee pun ada paid advertising. Dan dalam Shopee walaupun dia mahal sikit tapi dia berbaloi. Tapi saya selalu pakai ni je, Boost Now. Naikkan iklan. Boost jarang ni lah. Okey, saya tunjuk Sekejap saya tunjuk mana tadi? Share screen. Mana Shopee? Bukan. Okey, share. Okey. Ni saya punya page Seller Center. Semua dapat tengok Okey. Nanti okey. Nampak nampak ini saya dah sebulan lebih saya tak menjual nanti nampak ni marketing center ada Shopee ad. Dekat sini nanti kalau nak jual barang kita nak bayar. Okey, saya ambil contoh saya punya barang yang mana iklan lama saya. Saya cari iklan lama. Okey, katakan saya cari inilah lama punya saya punya iklan. September 1 hingga 30 September. Ini yang untuk dah pernah buat ads berbayar ke atau macam mana? Tak. Ini kalau saya nak tunjuk berapa saya habiskan Nampak tak? Saya habiskan mana tadi? Okey, nampak ni. Saya habiskan berapa ringgit Kita tarik sekejap. RM17. Saya gunakan iklan RM17. Saya dapat sale mana ni? Mana ROI, expenses, budget. Sekejap saya kena cari GMV. Bila saya last menjual sebenarnya. Ni check. Oh, ni 1 hari. 1 hari bulan hingga 30 hari bulan. Kita bayar kat Shopee ke Cik Din? Kita bayar kat Shopee. Tapi sekejap Okey, tengok ni. Nampak tak? Saya spend RM264 untuk advertisement. Sale saya RM3,490. Okey. Okey. GMV tu apa? Okey, ni pada perangan. Total product sales generated by buyer within 7 days of clicking your ad. Maknanya dalam masa 7 hari dia tengok ad you, dia beli. So berapa ringgit? Tengok ni. Ni saya ambil ni. Okey, katakan saya ambil daripada saya ambil bulan mana? Bulan Julai. Bulan Julai bulan Julai. Saya hanya bayar RM221 tapi saya dapat RM12,000 sales saya. Cuba. Tapi ingat tak? Tapi ingat tak kalau kita dekat FB kan, FB ad kan mahal kan. Kadang-kadang kita letak RM10, RM50. Lepas tu tak sedar RM10 dah jadi berapa ratus. Tapi sale kadang-kadang jual 1, 2 kan. Tapi dekat Shopee ni dia berbaloi sebab nampak ni. Saya keluarkan untuk sebulan
sebulan saya keluarkan 221 kan. Tengok 1.7 hingga 31.7 saya keluarkan RM221 untuk iklan, saya dapat sale saya RM12,000. Nah, ini sale. Tapi saya punya profit margin ialah 60%. So saya punya untung ialah 6 kali 12 berapa ni? 7,000 lebih. Saya punya untung dekat 8,000 untung bersih. Dengan menggunakan RM221 Shopee punya iklan, sale saya sebanyak 12,200, untung bersih saya ialah 7,000 lebih dekat 8,000. Sebab tu saya kata bila kita dah buat iklan kan, nak guna iklan bila kita dah buat tadi dah buat produk tadi dah masuk semua produk, ni tekan ni top up. Top up, boleh top up berapa ringgit? RM20 pun boleh. RM20 boleh, RM500 boleh. Kita try dengan RM20 dulu. Bila dah top up nanti, kat sini ada tulis berapa kredit. Okey, lepas tu nanti dia akan senaraikan semua produk puan. Okey, katakan puan nak iklankan apa? Nak iklankan ni semua dah tak ada barang. Okey, katakan macam ni. Okey, nak iklankan ni nak iklankan barang ni satu je barang ni. Okey, nampak tak ready stock viral benda semua ni nak iklan ni satu. Puan rasa okey, dia boleh mana keyword tadi? Manually selected. Mana tadi? Restart. Okey, dia paling penting dalam kat sini walaupun kita punya duit tadi RM20, jangan letak limit, jangan letak budget. Letak no limit. Bila letak budget memang tak ada sale. Katakan puan ada RM20, puan letak RM10. Lepas tu dengan harapan RM10 tu tahan lama, tak. RM10 tu laju habis, lepas tu tak ada sale. Dia rupanya, dia punya teknik dalam Shopee ni, bila kita tekan no limit, maknanya tak ada limit, sale akan jadi banyak dan dia punya ni dia lambat habis. Duit RM20 tu dia lambat habis. Dia itu teknik dia. Selalu kalau kita kata kalau kita nak jimat, kita letak set budget. Rupanya set budget cepat habis duit tu dan sale tak banyak ataupun tak ada. So dia punya teknik ialah bila puan tadi dah top up tadi duit tadi RM20, puan tekan no limit, lepas tu keyword kat sini. Kat sinilah puan buat keyword, mana tadi keyword, add keyword. Kat sini best puan. Puan tengok tadi apa? Hand sanitizer kan? Okey, katakan hand sanitizer ada apa? Ada alkohol. Okey, puan tekan alkohol. Okey, alkohol Puan tengok alkohol. Nampak tak? Ini rupanya inilah search term yang paling hot. 5,000 orang search benda ni, nak bayar dia 33 sen setiap search. Lepas tu puan tengok, nampak tak? Oh, so contohnya, contohnya puan. Okey, tadi puan Yong Tau Fu Okey, Yong Tau Fu. Yong Tau Fu hot. Nampak tak? So nanti bila nak buat apa nama iklan, pakai keyword, masukkan Yong Tau Fu. Nampak tak? Yong Tau Fu tadi 478. Kuah. Kuah rojak. Tengok kuah rojak lagi hot 2,460. Sebab tu kadang-kadang puan, barang puan benda lain. Tapi puan letak keyword benda lain. Faham tak? Itu teknik orang. Contohnya, contohnya kita jual sabun. Kan kita jual sabun. Siapa ada jual ni? Slimming tadi. Siapa tadi? Nadia. Slimming. Nampak tu? Slimming 6,000 lebih. Tapi satu orang klik 85 sen. Mahal. Mana you akan compete ramai kan? So buat sabun. Sabun viral. Sabun viral 7,919. Tadi slimming kan? You sedar tak orang ni slim kadang-kadang dia nak juga pakai sabun viral kan? So you letak dalam keyword search you tadi ialah sabun viral. Tak ada kena-mengena pun dengan slimming you. So bila orang search sabun viral, kan? Nampak tak tadi? Slimming tadi berapa? 85 sen kan? Nak buat apa? Nak habiskan duit dengan 85 sen. Sebab kita akan compete dengan ramai orang kan? Kita punya kompetitor pun akan ambil slimming kan?
lebih baik Nadia ambil sabun viral sebagai keyword. So bila orang nak cari sabun viral, ternampak keluar Ella Slimming. Oh, okay. So boleh jimat dia 14 sen ni. Sebab itulah kita kata okey, contohnya kita jual yong tofu Nana. Orang makan yong tofu selalu akan makan apa? Lagi. Makan apa? Kuah lah. So you kata orang ni suka yong tofu ni orang yang macam mana? Orang suka apa? Makanan. Suka apa? So you cari yang tu. Contohnya you jual bantal Hilton lah kan? Kan ramai ada orang jual bantal Hilton kan? Kita ambil ni okey, kita search bantal Hilton. Bantal Hilton. Bantal Hilton murah. Nampak ni, hot. Tapi dia 19 sen. Tapi kalau bantal Hilton 76 sen. Nampak tak? Lebih baik you letak bantal Hilton murah. You punya ni. Sebab walaupun 1,800 tapi dia 19 sen. Kalau you ambil bantal Hilton ni je, 76 sen ni sekali one click. Walaupun 50,000 ni. Sebab tu kita kata okey, kalau orang nak beli bantal Hilton, dia mesti nak sarung bantal. Okey, sarung bantal. Nampak tak? Sarung bantal 67,000. 13 sen kan? So sekarang puan jual barang bantal Hilton tapi keyword puan pakai sarung bantal. So bila orang search sarung bantal, 67,000 orang ni search. Terus pergi ke bantal Hilton puan. Berbanding, nampak Ingat 67,000 orang 13 sen. 50,000 orang 76 sen. Lebih baik saya ambil yang tadi 60,000 13 sen kan. Sebab tu ini teknik macam mana nak market dalam Shopee. Jadi untuk satu produk tu kita boleh letak berapa keyword? Macam kalau saya nak letak sos yong tofu, saya letak yang tu tadi apa tu, kuah rojak macam tu. Terpulang. Sebanyak you nak letak buat lah. Sebab orang akan search you akan pergi ke sana. Sebab tu dia teknik dia macam mana nak boost. Okey, sekarang tadi kita cerita mana tadi? Cancel. Kita pergi home. Okey, tak habis lagi. Okey, tadi yang ada orang produk kan. Nak masuk new produk tadi. First kali product name. Ini kalau ingat dalam laptop dengan dalam handphone beza rupa dia. Ini untuk orang yang dalam handphone, dalam laptop. Product name, letak nama produk. Ingat tak macam mana tadi? Dalam kurungan ready stock. Sekarang ada orang tulis ni local. Local sos yong tofu. Lepas tu tak fu. Sebab ada orang eja FU, ada orang eja FOO. Betul tak? Tofu viral, apa lagi orang okey, orang akan pakai. Ready stock, local, sos yong tofu, fu, viral, sedap lele. Oh, dia yang tu kita boleh letak sesuka hati lah, bukan ikut kita punya branding name. Bukan, sesuka hati sehingga 120 karakter. Patutlah kadang tengok dia punya produk name dia panjang ngarut pula dia. Okey, faham. Okey. Betul. Lepas tu ni tadilah barang tadi apa nak letak kat mana, apa-apa Okey, so kita dah nak habis Okey, semua orang ada kalau macam saya kan tak ada produk tapi saya more kepada services, macam saya buat bekam kan. Boleh. Saya macam produk kan dia senang, dia macam saya pergi tempat dekat Sepang. So adakah saya target untuk semua kawasan atau semua daerah atau saya kasih lagi kecil? Okey, kita tengok ni bekam. Bekam. Kita search je servis bekam. Okey, servis bekam. Bekam, mana servis bekam? Sebab kat dalam ni ada yang ni. Nampak tak? Orang ni. Dia buat servis.
Oh, kan? okey. Good. Okey, katakan saya nak servis kan. Lepas tu dia kata nampak dia tekan buy now. Nanti dia kata pre-order ni sebab apa? Sebab benda ni bukan barang. Kan menyediakan ni perawat lelaki, perawat perempuan. Lokasi si jangkang. Nampak tak? Siapa yang nak kan dia akan tekan buy now, dia bayar kat sini. Lepas tu baru dia setkan appointment dengan puan. Lepas tu orang kata, dalam Shopee ni hanya untuk jual barang je ke? Servis tak boleh? Boleh servis. Nampak tak orang ni boleh buat? So untuk puan pula, kalau buat bekam apa benda semua, tulis perkhidmatan bekam apa benda semua, dalam kurungan tulis Sepang. So bila orang nak search senang. Kan? Kat dalam dekat perkataan ni perawatan alternatif apa benda tu tulis Sepang. Lepas tu buat berapa ringgit. Lepas tu kat sini terang kan dan puan ingat puan kena letak pre-order. Sebab puan kena ada appointment. Okey. Yang pre-order tu nanti dia akan hubungi kita lah macam tu. Ya. So dalam shipping tu yang pre-order tu nanti dia macam automatically dia link to kita punya handphone number lah, contact number macam tu. Bila dia tekan buy now je puan, puan nanti buka, nampak tadi okey, sekarang boleh nampak ni tak? Boleh. Okey, puan tekan nanti dekat my shop tadi. Okey. Puan akan tekan, sekejap saya tunjuk kalau semua orang boleh nampak saya harap boleh nampak. Nampak? Boleh nampak tak? Boleh. Okey, nampak kalau ada orang beli kat puan, dekat sini ada tanda 1 ke 2, 3 ke berapa orang beli. Okey. Dia tulis to ship tu. So dekat phone puan ada notification. Okey. So don't worry. Okey, so assignment. Okey, assignment tadi semua orang minggu depan saya akan check jangan buat kedai. Buat start selling tadi, tekan start selling, produk buat satu produk je. Tak kisahlah jual barang terpakai ke kat rumah ke apa benda semua. Nanti saya nak tengok next week. Farhan, pastikan semua orang boleh share screen saya nak tengok semua orang share screen macam mana progress diorang jual. Okey, first kali macam ialah, saya servis tu saya buat servis bekam. Boleh, tak ada masalah. Okey. Alright. Yang lain tadi mana tadi? Okey, siapa tadi? Kak Hasnah ke Nana ke nak jual apa ke? Yang lain pun Nadia ke? Ya. Kalau saya setting kedai tu dekat dalam laptop, lepas tu dekat dalam handphone dia akan keluar benda yang sama tak? Maknanya produk-produk tu. Ya, yang sama. Sama juga kan? Dia macam ni saya nak ceritakan apa kelebihan handphone, apa kelebihan laptop untuk Shopee ni. You boleh guna semua benda dekat Shopee pakai laptop, pakai handphone, kecuali nak print lah. Kecuali nak print order kat handphone tak boleh lah. Dengan bukan kita boleh ni ke wifi apa terus ke printer? Dia akan lari. Dia akan lari, dia akan bergerak ke kanan sikit nanti. So kalau ada orang beli dalam laptop, buka kat sini my order, nanti ada tulis unpaid, berapa orang tak bayar lagi, berapa nak ship hari ni, nanti akan tekan print dan benda semua. Kecuali maknanya semua benda boleh digunakan di handphone kecuali nak post. Nak post tak boleh. Nak post kena tekan dekat sini lah, dekat my order. Dekat my order. Nak print semua dekat dalam laptop lah. Ada yang saya tengok diorang print direct dari handphone dengan thermal printer yang memang untuk Shopee punya tu. Diorang guna connect wifi lah daripada handphone ke thermal printer tu. Itu tapi leceh jugalah semuanya. Sebab satu thermal printer, kedua thermal paper. Sebab saya tengok macam printer kat kalau printer kat rumah tu, satu A4 boleh pakai 4 buyer. Sebab tu bila you print itulah satu A4 paper you boleh untuk 4 customer. 2 depan 2 belakang. Lepas tu you jimat banyak. Memang jimat banyak. Saya ada printer memang untuk tujuan tu lah. Sebab saya tengok thermal printer
dia punya problem is, saya tahu dia akan jimat plastik tu kan, doket punya plastik kan. Kan doket sebab dia lekat kan. Dia lekat tapi selalu banyak hilang time scan. Sebab dia tu lah. Sebab barang dia kan dia letak atas lantai, sagat. Hilang. Sebab saya sepanjang saya berniaga daripada bulan 2 itu, saya ada 2 kali ke sekali barang saya hilang. So saya ni jenis tak banyak songil. Saya nampak dah lama benda tu tak gerak, dekat dalam sistem tu dah masuk tapi tak gerak, saya ganti je. Saya ganti je dengan customer. Satu benda saya nak cakap kepada siapa yang dah start mula berniaga kat dalam Shopee, saya cakap dengan you, buyer tu banyak songil lah. Kena sabar. Kena sabar sangat. Lepas tu yang kedua, tak berbaloi untuk kita bergaduh. Customer ada sikit, saya you bayang saya jual barang saya made in China. Tak ada kena-mengena pun dengan barang tu. Dia punya, orang kata bag tu kan free kan, kita letak dalam tu kan, letak barang kan. Bag tu ada perkataan made in China besar-besar. Padahal barang tu RM65 kan. Tapi bag tu bag free, bag tu ada made in China, ada orang komplain. Dia kata apa? Orang Islam tak boleh buat ke? Apa benda semua? Benda ni nanti aku jawab dengan tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena pun dengan produk tu. Orang Islam tak boleh buat ke? Kenapa kena beli daripada China ke? Saya kata, bang senang je lah. Macam ni, barang abang tu yang ada kat abang saya halalkan. Abang bagi nombor akaun, saya transfer balik duit abang. So abang dapat barang tu free. Senang je, nak apa-apa gaduh. Macam ni lah Cik Din. Manusia ni, manusia kita anggap dia macam-macam perangai. So kalau nak berniaga ni memang banyak kena sabar. Kita hadap je. Memang banyak kena sabar. Jangan lawan. Biar je. Kan? Sebab kita tahu rezeki akan datang lagi banyak. Rezeki akan datang lagi banyak. Lagi satu contohnya macam benda yang kena jaga, amat-amat jaga. Okey, sedar tak ramai orang ada jadi preferred seller. Kan ada logo preferred seller tu kan. Nak jadi preferred seller, kita kena maintain banyak benda. Kita tak boleh komplain lebih daripada berapa persen. Lepas tu kita kena hantar on time. Komplain kita kena bawah daripada 5%. Lepas tu ada banyak lah. Dia ada banyak syarat untuk jadi preferred seller. Paling susah sekali nak jaga ialah review. Kadang-kadang kita hantar, orang tu puji yang benda semua, tiba-tiba 1 star je. Itu memang kita kena jagalah. Sebab kalau tak, kita tak boleh jadi preferred seller. Jadi preferred seller banyak kelebihannya. Contohnya daripada segi postage you boleh dapat diskaun. Kadang-kadang you dapat free postage kan. So customer suka. Kan customer suka kalau tempat tu kita ialah seller yang buat free postage. Okey, ingat minggu depan kerja rumah buatlah satu produk. Tak kisahlah. Okay. Lepas tu semua explore. Semua explore dekat situ, nanti masukkan nombor akaun, apa benda semua. Kan tadi kan saya dah tunjuk macam mana masuk akaun, lepas tu letak satu produk. Okey. Cik Din, satu lagi. Masa saya explore tu kan, yang untuk kita sebagai seller kena masukkan alamat. So alamat tu semua tak kalau kita masukkan memang kita punya alamat yang betul. Macam kita kan dari rumah kan. Ya, memang. Saya pakai alamat rumah saya. Oh. Tak ada masalah. Boleh lah. Boleh pakai alamat rumah. Tak apa. Cik Din, akaun tu kalau kita menjual pakai saving account boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab current account tak ada. Tak ada masalah. You nak pakai akaun tak ada masalah. Pakai saving ke, pakai apa benda semua. Janji boleh buka internet banking. Kalau tak nanti kita nak transfer duit susah. Okey Cik Din. Okey. Ada apa soalan lagi? Cik Din, macam kena tambah produk lain lah kan? Try satu produk dulu. Nanti kita tengok kita ni. Okey, apa lagi? Cuma saya nak tahu yang marketing yang bayar tu. Tak apa. Kita ada kelas lagi minggu depan. 4 minggu ni. Dia macam ni. Semua orang buat kerja rumah dia, iaitu at least ada satu produk. Kita nak tengok. Bila saya dah tengok, minggu depan kita try guna marketing berbayar tu. Kita guna boost, kita guna broadcast, kita guna banyak kita guna macam mana nak marketing, kita guna minggu depan. Tapi dengan syarat at least semua orang kena ada satu produk lah. Tak kisah barang
macam ni kan. Buku cerita hantu kan. Pemandu van jenazah. Saya beli RM5 tu. Saya beli semalam. Saya beli 3 siri 1, siri 2, siri 3 dah habis bayar. Dah habis baca, besok dah boleh jual balik lah. Novel pun boleh jual kan? Itu saya kata sebenarnya kita bukan membeli novel, kita menyewa je sebenarnya. Kita beli, lepas tu kita jual balik. Kan kat rumah novel apa benda semua. Novel aku kalau you pergi search, orang jual novel terpakai kat dalam Shopee, punyalah ramai. Ya ke? Ramai. Saya buang ni. Kenapa buang? Anak saya jual balik buku-buku cerita komik tu, jual balik. Saya ikat. Dia senang Kalau you tak nak orang banyak songel, sebab kita buku novel kan ada banyak kat rumah, ada 200 ke 100 lebih. Kalau kita nak scan satu-satu topik, kan demam orang nak jual kan. So saya apa yang saya buat ialah saya ikat 10 satu bundle. Saya kata lagi senang, so orang tak boleh pilih tu. Saya kata okey, ni cerita genre dia hantu, ni genre cinta, ni genre apa kan. Nak jual murah kan. Memang senang. Lepas tu tadi macam saya saya dah buat akaun untuk jual barang kan. Tapi saya pakai post biasa je, saya tak print. Maksudnya macam setengah kawan saya, diorang kata diorang buat akaun je terus kena pakai yang direct print daripada Shopee punya kan. Saya saya pakai sampul post laju biasa. Tak boleh, itu mahal. Dekat Shopee murah je, shipping RM4 lebih. Dah lah kita tak bayar. Pengguna yang bayar. Macam mana nak buat sebab saya tak tahu, sebab memang saya kalau apa-apa saya pakai post laju biasa je. Jangan. Dia macam ni Okey, kita ada masa sikit ni, saya nak cerita pasal shipping Dekat dalam Shopee ada JNT, ada Pos Laju, ada Ninja Van, ada DHL, lagi ada apa lagi? Itu kot sekarang ni. Okey. Paling senang ni nak cari JNT. JNT 365 hari setahun, tak pernah cuti. Buka pagi, tutup dia memang tutup malam, tapi penghantaran last dia boleh hantar ialah pukul 6. Kalau you hantar lewat sikit pukul 8 malam memang tak gerak lah. Walaupun dia buka, dia tak gerak pukul 6. DHL ni dia kelakar sikit. Siapa pernah pakai Shopee, pakai DHL, DHL dekat Shopee ni bukan DHL yang betul. Maknanya kalau kita dah print tu, kita pergi kat DHL, siapa orang nilai, DHL nilai kat Melati, memang dia halau you. Dia kata sini tak menerima Shopee. Yang menerima Shopee ialah DHL agent, e-commerce agent. E-commerce. So macam tu kan nilai, dia ialah dia terletak dalam farmasi kat Semarak. Dia kebanyakan dia itulah farmasi, kedai handphone. DHL, kalau you pergi dekat DHL center macam dekat nilai, kami tak terima ni, you pergi sana. Garang tu orang lepas tu DHL tidak jalan hari Ahad. Lepas tu Ninja Van lagi teruk. Ninja Van tak jalan hari Sabtu dan Ahad. So Ninja Van you kena hantar sampai katakan customer beli hari Jumaat, you hantar Jumaat, hari Isnin baru jalan. Ninja Van pun dia tak ada office, dia ialah center e-commerce punya sama juga, dia letak kat kedai. Memanglah kedai tu buka hari Ahad, kedai tu buka hari Sabtu, tapi barang you gerak hari Isnin. Sebab Ninja Van ambil hari Isnin. DHL hari Isnin sampai Sabtu, Ahad tak ada. JNT everyday. Pos Laju sampai Sabtu. Pos Laju Sabtu. Saya tak tahu dekat dia punya center, dia punya e-commerce dia boleh hari Ahad terima ke tak. Tapi Pos Laju ada yang tu, yang mesin box sendiri tu. Mesin box ni dia ada berat dengan saiz dia. Dropbox tu kalau barang kecil okey lah, kalau barang besar susah sikit lah. Macam hari ni kan saya beli batu sungai 20 kilo. Kotak dia kecil je. Lepas tu orang JNT tu kata, bang berat betul ni. Memanglah batu sungai kecil je, tapi 20 kilo kotak kecil ni dia angkat kan, lagi macam beras 2 kampit dah. Kan? So saya kata semua benda kita boleh jual. Saya beli cat rumah, benda semua pun pakai JNT. JNT okey. So kalau saya punya pilihan nanti dekat dalam apps tu you boleh pilih courier mana you nak.
saya cadangkan kurier tekan JNT saja dulu. Untuk yang baru siapa nak start, tekan JNT saja. Tapi dekat mana dia? Dekat bahagian kat mana apa? Maksudnya sebab macam saya nak tukar tu tak tahu. Okey. Dia dekat ni mana tadi apps tadi? Dekat bahagian shipping ni saya tengok dia bagi dua je. DHL e-commerce dengan JNT dua je. Okay. Untuk orang yang baru start dia hanya bagi dua je. Lepas tu you dah lama sikit dia baru naik Ninja Van. Lepas tu baru Pos Laju. Tapi tak boleh ke Sabah Sarawak tau. Lepas tu bila you dah advance sikit baru boleh ke Sabah Sarawak. Okey, saya cari kat mana. So maknanya kalau yang baru start berniaga Semenanjung je lah. Baru start berniaga selalu Semenanjung je lah. Okey, tadi you dah buka apa nama? My shop tadi, apa benda tadi? My shop, dah tekan my shop, ada list kan? My product, add new product, seller balance, my income, bawah tu ada my shipping. Saya pergi dekat shipping tu. Jangan pergi kat shipping, pergi my shipping. Cik Din nak tanya. Ya. Alamat yang kita nak jual kat orang tu kita kena print sendiri bukan JNT yang buat kan? Bukan, kita tekan je printer kita keluar. Kita bukan JNT. Maknanya itu nak tahu tak benda paling best ialah kita dah print kat rumah, kita dah tampal dah letak kat dalam plastik tu. You sedar tak sekarang kalau kita pergi kat JNT orang beratur punya lah panjang. Tapi kita siapa yang menjual menggunakan JNT Shopee, semua pusat JNT akan ada kotak special untuk Shopee drop aja di sebelah kanan. Masuk sebelah kanan tanpa perlu beratur. Itu memang orang jealous lah. Orang beratur panjang, you masuk pintu itu drop, you keluar. You hanya perlu bagi salam je lah kat orang tu. Assalamualaikum bang. Dekat kotak drop tu dia tulis apa Cik Din? Shopee. Dia tulis Shopee. Dekat semua JNT akan ada Shopee Dropbox sebelah kanan. Ingat bukan cantik dia pakai kotak buruk gila. Dia tulis Shopee tulis tangan. Mana-mana. Ataupun kalau tak ada, dia punya standard drop dia, you masuk kedai dia, sebelah kanan dinding tu you letak je. Sebelah kanan. Bucu kanan depan. Bukan belakang bucu kanan depan, letak kat situ. Itu ialah tempat drop Shopee. Di semua JNT. So tak perlu beratur. Itu yang best sebab sekarang you tengok orang beratur kat JNT dekat Pos Laju terlalu panjang. Tapi kalau kita menjual Shopee, kita memang ada preference masuk tu drop keluar. Dan puan, kalau nak tahu siapa yang jual banyak lah, lebih daripada 3 ke 5, boleh telefon JNT datang ke rumah ambil free. Boleh dia datang ambil kat rumah free. So tak payahlah nak pergi kat JNT. Saya rasa Pos Laju pun ada servis macam ni Cik Din. Ya, memang ada. Pos Laju pun ada. JNT pun ada, tapi Pos Laju kadang-kadang dia nak ambil tak nak dah. JNT dia memang dia ambil. Kalau lebih daripada 5 lah, 5 barang. Sebenarnya, cakap terus terang saya satu pun dia ambil kat rumah. Cik Din baik dengan dia orang kot, kamcing. You pergi kat JNT. Okey, Nadia rumah kat mana? Dekat Salah Tinggi Taman Mawar. Taman Mawar dekat Kota Warisan lah. Okey, you pergi dekat Kota Warisan. Kan, you pergi tanya dekat Kota Warisan, you pergi dekat JNT, you tanya siapa yang hantar dekat Taman Mawar. Boleh dapat nombor phone tak? You ambil nombor phone dia. Lepas tu you terus telefon dia. Adik, besok boleh ambil tak rumah saya? Boleh, dia datang. Ya ke? Every day dia akan datang masa yang sama. Ataupun kalau tiba-tiba tak ada barang, dia akan telefon. Kak, ada barang tak hari ni? Boleh Cik Din. Tapi tak ada charge lah, free. Tak ada charge. Siapa yang dekat dengan siapa yang Salah Tinggi, Kota Warisan memang baik. Geng-geng Kota Warisan tu memang baik lah. Dia orang volunteer, kadang-kadang telefon, bang hari ni tak ada bang, hari ni tak ada. Cakap, berapa kali aku nak hantar ni. Okey lah, macam tu saya kena tukar shipping lah sebab macam saya, sebab masa sebelum saya buat Shopee, saya memang guna Pos Laju kan, saya dah beli siap-siap dah envelope tu semua. So ada orang order je, saya just tulis, lepas tu just masuk Pos Laju bagi je. Tapi yang Shopee ni sebab you dah print kat rumah, dia datang, you bagi kat tangan, tu je lah. Memang you tak, itu yang saya kata, you tak perlu keluar rumah pun.
Packing kita sendirilah kan? Packing kita sendiri semua. Semua kat sini. Dan Shopee ni dia tak kejam macam Polaju. Shopee ni you letak plastik sampah ke, you letak pakai apa ke, kertas surat khabar pun diterima. Tapi dengan syarat, ini saya nak cerita dia satu benda. Katakan you ada satu plastik you muat satu barang je kan. Lepas tu you sebenarnya jual dua barang tapi tak boleh muat satu plastik kan. So you masuk satu plastik, betul you selotip kan. Untuk JNT you kena pastikan selotip you tu, waktu you selotip kan, line tepi ni tak nampak. So maknanya you nampak seperti you menyatukan dua plastik tu nampak macam satu. So dekat sini you kena tape. Sebab saya ingat JNT Kota Warisan dia beritahu, kami boleh terima bang, sampai dekat HQ dia koyak tengah. Dia akan hantar satu je. Sebab dia nampak seperti abang hantar dua pack. Tapi bayar satu. Bayar satu. Tapi sebenarnya sebab plastik kita tak muat kan. Kita ada satu plastik kita ikat macam ni kan. Dia tak boleh, dia kena, yang ni kena tutup. So you letaklah tape warna coklat tu. Kalau you ada dua plastik yang berbeza, you kena nampakkan dia seperti satu. Saya kena beli printer lah macam ni. Sebab setakat ni kalau pakai Shopee kan, pakai pos laju tu selamat sikit lah. Sebab printer pun belum ada kat rumah kan. Sebab pakai pos laju punya doket kan. Tapi tak itulah, ingat tak, pos laju punya doket kita kena tulis tangan kan. Penat. Yang kat sini you hanya tekan satu button je dia print. Lepas tu you terus lepas tu orang tu datang ambil. Sebab saya pos laju tu yang malas nak tulis tangan. Yelah, cuma pos laju kalau nak pakai yang dia punya tu memang kena print jugalah, sama je. Kan. Semua sama. Kalau you pakai Shopee, semua pakai print aja. DHL ke, JNT ke. Sekarang ada baru sebab saya dapat ini saya punya. Saya Ninja Van, DHL, JNT dengan Citylink. Saya punya ada Citylink. Tapi Citylink susah nak ni. Citylink. Saya setakat ni saya tak pakai lagi Citylink. Walaupun saya dapat Citylink tapi saya tak pakai Citylink lah. Sebab saya tahu Citylink nilai ni leceh sikit. Leceh. Okey, untuk orang yang duduk nilai. Untuk orang yang duduk nilai ni dengan salat tinggi, untuk pengetahuan ada dua lagi branch JNT baru buka. JNT yang kita yang paling dekat ialah satu Kota Warisan, satu lagi Taman Semarak dekat Kampung Laju kan. Sekarang baru buka dua JNT baru, satu dekat Cempaka, satu lagi dekat Mercator. Mercator. Dekat Mercator, dekat Enstack kan? Dekat Enstack. So dah sekarang maknanya dekat area kita siapa yang duduk salat tinggi dengan nilai dah ada 4 dah JNT. Cempaka dekat rumah saya. JNT kita senang. Dah dekat sana. Cempaka dekat rumah saya, boleh jalan kaki je. Cempaka, lepas tu ada tapi kena jual Shopee lah. Kalau dekat rumah tak menjual nak buat apa. Kena menjual. Kita boleh guna. So Encik Din, yang keyword keyword trending tu pun ada apa lagi? Yang keyword trending tu pun masuk dekat kita punya tajuk barang lah. Pulang nak letak kat description ke atau tajuk? Kan. Tapi kalau nak letak kat tajuk jadi panjang kan? Kalau tak nak letak pun tak apa, sebab nanti itu untuk kita guna untuk iklan nanti yang kita bayar. Iklan kita bayar nanti kita akan gunakan benda tu. Kalau kita masukkan dalam iklan kita, kalau kita masukkan dalam kita punya tu nampak macam mengarut pula. Kau jual yong taufu tiba-tiba ada saung bantal kat dalam tu kan. Yang benda tu sebenarnya tak perlu nampak. Kita akan buat untuk iklan nanti. Okey, sebelum saya habis, saya tamat, saya nak bacakan ni saya dulu ada jual ikan bilis dan akaun lama tak dapat buka. So saya letak kat ejen kat Shopee. Coklat durian, akaun baru saya tak dapat set up menjual. Boleh. Set up menjual tadi dekat sebelah kiri atas sekali set up menjual. Okey, Zaharina, saya belum ada Shopee account. Download dekat kalau handphone, kalau Android download dekat Google Play kan. Kalau dekat iPhone dekat apa nama App Store dekat App Store. Download kat situ. Bila dah
download, lepas tu nanti isilah benda semua. Kemudian bila dah isi, kita dah ada account, yang itu kira account membeli Bila dalam akaun membeli kita, dalam handphone tu kita tengok kanan atas, itu ialah mana kita nak buat shop kita. Okey, siapa tadi? Zahrina. Mana tadi? Mana nama tadi? Zana. Bukan Zana. Zaharina. Okey, Akak Sadika, tak apa. Akak dah boleh buka akaun. Sebab itu saya dah tunjuk kan Kak, waktu yang dekat USIM itu saya dah tunjuk. Nurul Miza sekarang dah boleh menjual. Saya ada problem nak set courier, tak ada. Tadi dah tunjuk tadi, boleh set courier. Betul-betul begitu aja. Mana tadi? Okey, saya rugi almost RM500 Citylink lambat hantar barang, nak claim banyak prosedur. Yes. Saya dengan wife memang berpengalaman dengan Citylink kan. Lebih-lebih lagi Citylink nilai memang ada masalah sikit lah. Barang saya dulu saya memang menjual pakai Citylink. Citylink sebenarnya murah. Kalau you tak ada akaun Shopee, tak ada akaun dulu sebelum ada Shopee ni kami pakai Citylink. The problem is barang kami cepat pecah. Bila pecah aja kami nak claim nilai reject. Kita claim HQ reject. Tapi bila kita claim kita hantar ke Pasir Gudang, kita claim Citylink Pasir Gudang, Citylink ke Pasir Gudang bayar. Itu yang pelik kata, HQ reject, nilai reject, tempat yang menerima sana bayar kita. Jadi kalau Puan Zana ke siapa-siapa pakai Citylink, kalau ada barang rosak, jangan claim dekat tempat menghantar, claim dekat tempat menerima. Kan? Cari, contohnya kita hantar Pasir Gudang, cari Citylink Pasir Gudang, hantar surat kat sana. Puan tadi. Okey, Puan Noliza, guna akaun Shopee yang sama boleh je kan? Cik Din, nak create yang baru. Tak perlu create baru, nak guna yang lama pun boleh. Tapi kalau yang lama tu dah tak boleh pakai, ataupun yang lama tu nama kedai tu dah mengarut, tak melambangkan apa yang kita nak jual sekarang, boleh buat baru. Tak ada masalah. Okey, sebelum kita berakhir, ingat satu, sebab minggu depan kita ada Shopee lagi, kita ada kelas Shopee. Shopee minggu depan kita akan cover macam mana nak gunakan iklan, macam mana kita nak buat targeting, kita nak position, lepas tu macam mana kita nak buat shipping minggu depan. Jadi untuk minggu depan tu, sebab tu saya kata setiap orang saya bagi assignment untuk at least letakkan satu produk. Ini produk testing lah. Letaklah barang apa telekung dah pakai ke, apa nama baju kurung lama ke, kan? Baju waktu kita sekolah dulu tahun 90 kan, baju form 5 ke tahun 90 ke, nak jual balik, tulis saja pre-love vintage school uniform vintage tu tahun 90. Okey, Zana, printer tu compulsory ke? Compulsory. Tak boleh tulis tangan. Saya nak ambil satu contoh Zana, Puan Zana. Waktu kita nak post barang, semua alamat pelanggan yang isi. Kan waktu dia nak beli, dia yang isi. Salah satu huruf saja ataupun nombor rumah tu katakan 2020, dia tulis sebenarnya 2028. Lepas tu customer kita akan message kat tepi tu, akak salah tulis alamat dah, adik boleh tak ubah? Untuk makluman, seller tak boleh ubah apa-apa sahaja data pelanggan. Apa yang kita boleh minta ialah cakap dengan pelanggan tu, adik tolong cancel pembelian, lepas tu beli balik semula. Sebab tu macam nak tulis tangan ke, dia kata saya salah tulis alamat, memang kena cancel, customer cancel. Kalau customer minta kita cancel, kita boleh cancel kita boleh cancel. Customer kata saya tak kerti cancel lah, boleh tak akak tolong cancelkan. Sebenarnya kita boleh cancelkan orang tu punya, tapi jangan cakap kita tak boleh cancel. Ni nak tahu kenapa? Bila kita cancel berapa kali, 5 kali ke, kita kena penalty. Penalty tu akan mengganggu kita untuk kita jadi preferred seller ke, kita nak dapat free shipping ke, dia akan ganggu banyak. Cakap dengan customer, minta customer cancelkan, lepas tu beli balik. Kan? Sebab tu alamat apa semua memang tak boleh ubah. Dia salah, dia kena cancel balik semula. Customer akan cakap tolong cancelkan, memang kita boleh cancel, tapi kata saya tak tahu, saya tak boleh cancel ke apa semua, tolong jangan cancel sebab nanti kita akan kena penalize. Puan Zana, printer tu compulsory. Untuk makluman, printer tak mahal, printer baru RM100 lebih aja. So, itu
ni baru kan, second hand mesti lagi murah. Printer. Saya Puan Noliza, saya selalu bagi kelas Shopee online selalu 3 jam lebih. Ini sejam lebih ni tak cukup ke? Okay, don't worry, minggu depan kita akan cerita banyak. Sebenarnya ada banyak sangat rahsia untuk Shopee ni, kita boleh cover minggu depan. So ingat Simon, apa yang tak cukup? Nana, apa yang tak cukup Nana? Tak cukup info. Memang tak cukup masa. So minggu depan kita akan cover lagi. So jangan lupa buat assignment. Saya nak pastikan Nana jual at least 5 botol apa nama benda tu. Okay, Nana, nanti you buat assignment tu dulu Nana, nanti kita akan tengok. Okay. So saya rasa saya dah jawab semua soalan Ke ada nak tanya soalan? Boleh tanya soalan? Sebelum saya nak sambung minum haus ni. Okay, Farhan, pastikan minggu depan semua orang boleh share. Saya nak tengok ni semua. Sekarang ada ajaran sesat kan? Okay, baik. Okay, kalau tak ada apa-apa. Okay, insyaAllah next week kita akan dapat start menjual as assignment. Bukan next week, Kak Sadika. Lepas ni, terus. Okay, apa yang kita perlu buat dulu ialah ada handphone, nak jual barang apalah, tak kisahlah. Katakan nak ambil barang ni tadi kan, ambil buku cerita hantu tadi, ambil gambar, pump cantik, ambil gambar sekurang-kurangnya 3-4 side lah, belakang, dalam, ambil cantik. Lepas tu masukkan dalam tu lah, tulis kategori apa benda semua, don't worry. InsyaAllah akan ada orang boleh beli. So don't worry, katakan kita ni nak buang sayang, tapi nak jual tak kejam sangat rasa kan. Benda ni RM1 je jual. Jual aja RM1. Saya nak tengok boleh jual tak. Okay, Akak Sadika ada banyak ni kat rumah ni, barang-barang ni. Okay, saya rasa kita boleh berhenti di sinilah. Ada siapa-siapa lagi? Tak ada So next week kita akan jumpa pada hari yang sama dan waktu yang sama. So bulan 11 ni saya akan jumpa perempuan semua 4 kali lah. 2 kali ni Shopee, 2 kali lagi saya akan share tentang Alibaba. Siapa nak membeli melalui Alibaba kan? Okay. Alright. So terima kasih banyak-banyak. Saya doakan sabar lah. Okay. Tak, new thing dalam Shopee. Benda baru dalam Shopee. Dia bagus kalau Jadi kalau bagus sekarang ni tak ada COVID ni, memang kita boleh buat dalam kelas. Saya tunjuk betul-betul. Sejam lebih, 2 jam, semua orang dah boleh keluar menjual ni. Betul. Kan? Okey, so terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cik Din. Saya doakan semua orang berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah. Lagi 2 hari lagi, Seremban dah kena PKPB ni. Seremban dah kena PKPB kan, mulai 5 bulan so orang kat Nilai ni kena PKPB lagi dah. Selangor berpanjangan. Okay, so saya doakan semua kita dilindungi Allah. Amin. Terima kasih Cik Din. Rasanya kena sama-sama semua sihat. Okey, sama-sama. So kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah As. Okey Cik Din, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.